Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan 3 kisah. 2 kisah dalam segmen singgah seram, kisah yang berlaku di Cameron Highland, dan satu lagi kisah dalam segmen pelik dan aneh. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah pertama ni saya akan gunakan nama samaran Baha. Kisah ni berlaku pada bulan Februari tahun 2008. Pada masa tu, Baha sekeluarga pergi bercuti di Cameron Highland. Ahli keluarga Baha terdiri daripada 4 orang. Baha, isteri dia, anak lelaki dia yang nama Aiman tu, lepas tu anak bongsu dia perempuan. Baha sekeluarga bertolak awal daripada rumah. Baha guna jalan Lebuh Raya Utara Selatan, lepas tu lalu dekat Simpang Pulai untuk pergi ke Cameron Highland. Sepanjang perjalanan tu Baha perasan lah isteri dan juga anak-anak dia ni sangat seronok. Baha ni layan je kehendak anak dan juga isteri dia. Berhenti dekat mana-mana dia orang nak, belilah apa-apa yang dia orang nak. Beli buah-buah, beli jajan. Baha rasa puas hatilah bila tengok anak dan juga isteri dia happy. Bila Baha tengok anak dan juga isteri dia happy, Baha pun turut sama, berasa gembira. Dipendekkan cerita, Baha sekeluarga pun sampailah dekat sebuah hotel. Hotel tu terletak di atas bukit, betul-betul di tengah-tengah pekan berincang. Kedudukan hotel tu agak strategik lah, sebab dekat dengan segala benda. Dekat dengan pasar malam, dekat dengan masjid, dekat dengan ATM, dekat dengan KFC, dekat dengan medan selera. Kiranya hotel tu memang sangat sesuai lah untuk family yang nak pergi bercuti macam keluarga Baha. Bila Baha dah masuk dalam bilik hotel tu, Baha sekeluarga rasa cukup puas hati lah. Sebab bilik tu luas, balkoni luas, ruang santai pun luas. Memang sangat selesa lah. Lepas Baha sekeluarga dah selesai check in, dah masuk dalam bilik, letak barang semua, Baha satu family pun berehat lah, mandi, solat. Lepas tu barulah Baha satu family keluar semula. Keluar, pergi berjalan-jalan di sekitar pekan berincang tu. Macam-macam lah dia orang buat. Pergi cari strawberry, cari madu, cari teh. Lepas tu makan aiskrim. Sedar tak sedar hari dah malam. Malam tu, Baha sekeluarga pergi berjalan-jalan di pasar malam, di pekan berincang tu. Macam-macam lah dia orang beli. Beli jagung, cendawan goreng, strawberry, keropok, buah-buah, macam-macam lah. Bila diorang dah selesai berbelanja di pasar malam tu, diorang pun baliklah ke bilik hotel. Masa tu isteri Baha pasang TV, channel kartun untuk anak-anak ni tengok lah. Sambil-sambil tu diorang semua makan lah apa yang diorang beli tadi. Jagung, lepas tu strawberry, keropok, buah-buah. Diorang makan sama-sama. Masa tu Baha sibuk mengupload gambar-gambar dan juga video-video yang dah dia petik dan juga rakam menggunakan kamera digital dia dan upload dalam laptop. Memang banyaklah gambar yang Baha ambil. Beratus-ratus gambar yang Baha ambil. Daripada siang tadi sampailah ke malam. Tapi kebanyakan gambar tu adalah gambar isteri dan juga anak-anak dia. Gambar dia sendiri tak banyak. Tak sampai 10 keping gambar dia. Tak lama lepas tu, bila isteri Baha dah selesai menyusukan anak bongsu dia yang perempuan tu, diorang berdua pun tidur. Si anak bongsu ni dan juga isteri Baha. Jadi yang belum tidur pada masa tu, Baha dan juga Aiman, anak sulung dia. Masa terus berjalan. Malam pun dah makin lewat. Tapi Baha tengok anak dia ni, Aiman ni, masih lagi belum menunjukkan tanda-tanda mengantuk. Aiman asyik leka menonton TV. Jadi Baha pada masa tu, dia bancuh susu. Bancuh susu bagi dekat Aiman. Dengan harapan lepas minum susu tu, Aiman kenyang, lepas tu mengantuk. Tapi rancangan Baha gagal. Aiman ni minum susu sambil tengok TV, siap boleh gelak-gelak lagi. Makin cerah mata dia. Bila Baha tengok Aiman macam tu, Baha pun cakap. Dia cakap dekat Aiman, Aiman, esok pagi ayah nak bawa Aiman, adik dengan mak pergi berjalan-jalan dekat ladang teh. Kita pergi tengok rama-rama. Lepas tu kita pergi makan aiskrim strawberry. Tapi ada syarat, Aiman kena bangun awal pagi esok.
Kalau Aiman tidur lewat malam ni, esok pagi mesti Aiman lewat bangun tidur. Jadi tak bolehlah ayah nak bawa pergi makan aiskrim tu. Bila Aiman dengar ayah dia cakap macam tu, Aiman pun jawab, okey. Jadi Bahar pun ambil lah remote TV dan tutup TV. Masa tu, tiba-tiba, Aiman ni berkelakuan pelik. Muka Aiman tiba-tiba berubah menjadi seolah-olah ketakutan. Aiman pejam mata dan dia terus berbaring. Dia ambil selimut, dia tutup muka dia. Dan pada masa tu, Bahar perasan badan Aiman ni menggigil-gigil. Seolah-olah kesejukan ataupun ketakutan. Mula-mula, Bahar fikir mungkin Aiman ni merajuk sebab dia tutup siaran TV. Jadi Bahar pun pergilah dekat anak dia, tarik selimut tu dan tanya. Masa tu Aiman masih lagi memejamkan mata. Bahar tanyalah Aiman merajuk dengan ayah ke? Aiman menggelengkan kepala. Masa tu Bahar tahu ada benda yang tak kena. Bahar pun ambil Aiman dan letak atas ribaan dia. Bahar tanya Aiman pada masa tu, Aiman nak tengok TV lagi ke? Tak nak tidur lagi? Lepas tu Aiman pun menggelengkan kepala. Bahar pun cakap, Aiman, pandang dekat ayah. Aiman menjawab, tak nak, Aiman takut. Bahar pun tanya lagi, Aiman takut apa? Lepas tu Aiman tak jawab. Aiman diam je. Masa tu Bahar mula terfikir, boleh jadi Aiman ni takut nak bercakap kuat-kuat. Jadi Bahar suruhlah anak dia ni, tak apa, Aiman bisik dekat ayah, bisik dekat telinga ayah. Bahar pun mula letak telinga dia hampir dengan mulut Aiman supaya mudah Aiman nak berbisik dekat dia. Masa tu Aiman mula berbisik dekat Bahar, ayah, dekat atas TV tu ada kakak rambut panjang duduk mencangkung pandang dekat Aiman. Aiman takut. Bila Bahar dengar je Aiman cakap macam tu, bulu roma dia serta-merta meremang. Bahar terus pandang ke arah TV. Memang tak nampak apa-apalah. Bahar mula risau pada masa tu. Sebab dia ada 2 orang anak kecil. Bahar pandang ke arah isteri dia dan juga anak bongsu dia. Kedua-duanya masih lagi nyenyak tidur. Mulut Bahar mula terkumat kamit membaca surah-surah daripada Al-Quran. Dan Bahar tak putus-putus membaca ayatul kursi. Lepas dah selesai membaca, Bahar hembus ke arah Aiman dan juga kedua telapak tangan dia. Lepas tu, Bahar ambil telapak tangan dia dan usap ke seluruh tubuh Aiman. Bahar buat macam tu sebagai satu ikhtiar untuk melindungi anak dia daripada gangguan benda-benda ni. Tapi Bahar tak berhenti dekat situ. Bahar ambil satu botol air mineral yang 500 ml tu. Bahar buka penutup botol. Kemudian Bahar pergi ambil surah Yasin yang ada dalam beg dia. Surah Yasin ni memang Bahar selalu bawa ke mana-mana. Ke mana saja dia pergi, dia akan bawa surah Yasin tu. Bahar buka surah Yasin tu dan dia mula baca. Bila Bahar dah selesai baca, Bahar hembus ke arah botol yang terbuka tu, botol air yang terbuka tu. Lepas tu, Bahar ambil air mineral tu dan dia berjalan ke seluruh penjuru bilik tu. Bahar ambil air Yasin tu dan dia renjis. Renjis di setiap ruang penjuru dalam bilik hotel tu. Termasuklah di kawasan atas TV. Bila dah selesai renjiskan air Yasin tu di sekitar kawasan bilik, Bahar duduk semula di atas katil dan pergi dekat Aiman. Bahar suruh Aiman minum sedikit air Yasin tu. Bila dah selesai semua, barulah Bahar bercakap dengan Aiman. Bahar tanya Aiman, Aiman, boleh tak buka mata dan tengok? Bagi tahu ayah, nampak tak lagi kakak yang rambut panjang tadi? Aiman pada mulanya tak nak buka mata sebab dia masih lagi takut. Tapi Bahar yakinkan anak dia, tak apalah, ayah ada dekat sini. Aiman buka je mata, tunjuk dekat ayah dekat mana kakak yang rambut panjang tadi. Perlahan-lahan Aiman mula buka mata dan Aiman pandang ke arah sekeliling. Lepas tu Aiman tersenyum dan dia bagi tahu Bahar, ayah, kakak rambut panjang tu dah tak ada. Bahar rasa bersyukur bila dengar anak dia cakap macam tu. Lepas tu Bahar suruhlah Aiman ni tidur. Bahar pun tidur sekali. Keesokan paginya, awal-awal lagi, Aiman ni dah boleh bercerita kepada mak dia pasal perkara yang terjadi semalam. Bila isteri Bahar dengar Aiman cakap macam tu, isteri Bahar ni tanyalah Bahar, betul ke bang jadi macam tu semalam? Bahar pada masa tu tak menjawab. Bahar tunjukkan isyarat macam ni. Lepas tu Bahar pergi bisik dekat telinga isteri dia. Bahar bagi tahulah, kalau ya pun, tunggulah kita keluar daripada kawasan ni. Nanti abang cerita apa yang berlaku. Bila semua dah bersiap, Bahar sekeluarga pun keluarlah.
keluar mencari sarapan pagi. Dah selesai sarapan semua, diorang pun pergilah berjalan-jalan di sekitar Cameron tu. Bila dah puas pergi meronda berjalan-jalan, barulah Bahar sekeluarga check out daripada hotel tu. Bahar pun mula memandu, meninggalkan kawasan hotel tu. Bila kereta yang dipandu Bahar melepasi kawasan Kampung Raja, barulah Bahar mula bercerita. Bahar bagi tahulah isteri dia, pagi tadi awak ada tanya kan pasal apa yang Aiman cerita tu. Memang betul. Semalam memang terjadi macam tu. Aiman ternampak ada seorang kakak rambut panjang bertenggek atas TV memandang ke arah dia. Lepas tu Bahar ceritalah apa yang dia buat semua. Isteri Bahar terkejut pada masa tu. Selepas kejadian tu, Bahar sekeluarga ada datang lagi ke Cameron Highland, bercuti di Cameron Highland. Cuma Bahar dah tak tempah hotel yang sama. Sebab Bahar risau kalau kejadian yang sama berulang lagi. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Hani. Perkara ni berlaku pada bulan April tahun 2018. Pada masa tu, Hani sekeluarga pergi bercuti di Cameron Highland. Anggota keluarga Hani cuma 3 orang pada masa tu. Hani, suami dia dan juga anak dia yang berusia 6 bulan pada masa tu. Masa Hani sekeluarga pergi itu, bukan musim cuti, bukan hujung minggu dan bukan cuti awam. Maknanya hari weekdays, hari orang lain bekerja. Sebelum check-in di hotel tu, Hani sekeluarga menaiki kereta meronda-ronda, berjalan-jalan di kawasan Cameron Highland. Bila dah puas berjalan-jalan tu, barulah Hani sekeluarga pergi check-in. Hani sekeluarga menginap di salah sebuah hotel di Tanah Rata Cameron Highland. Masa diorang check-in tu dah pukul 5 petang. Macam biasalah masa check-in tu, suami Hani ambil kunci semua dan terus menuju ke arah bilik. Sebelum melangkah masuk dalam bilik tu, Hani membaca surah Al-Fatihah dan dia baca ayat kursi. Memang kebiasaan Hani macam tu. Sebaik saja kaki Hani melangkah masuk, Hani serta-merta rasa seram sejuk. Tapi, walaupun Hani rasa macam tu, dia berpuas hati dengan keadaan bilik hotel tu. Bilik hotel tu nampak baru. Baru, bersih dan juga luas. Hani pada masa tu cuba bersangka baik. Mungkin dia rasa seram sejuk tu sebab dia berada di Cameron Highland. Biasalah sejuk kan. Lepas tu Hani sekeluarga pun berehat lah. Berehat, letak barang-barang semua. Mandi, solat. Pada jam 8 malam, diorang pun keluar. Diorang carilah kedai makan. Makan malam. Dan tepat pukul 9 malam, diorang balik semula ke bilik hotel tu. Dalam perjalanan balik tu, anak Hani yang berusia 6 bulan, nama dia Anna, dah tidur dalam kereta. Hani dah tahu dah pada masa tu, kalau Anna ni tidur time-time macam ni, nanti lebih kurang pukul 12.30 malam macam tu, Anna akan bangun semula. Dipendekkan cerita, lepas Hani sekeluarga dah masuk dalam bilik, diorang semua pun tidur. Hani tidur, suami Hani dan juga Anna semuanya tidur. Pada tengah malam tu, memang betul lah jangkaan Hani. Anna bangun. Anak dia yang berusia 6 bulan tu bangun. Bangun menangis-nangis. Hani terjagalah pada masa tu. Hani tengok suami dia memang dah tidur mati, tak sedar apa-apa. Hani fahamlah, mungkin suami dia penat. Penat memandu kereta daripada pagi tadi. Hani macam biasalah, bila anak dia terbangun macam tu, dia pun bagilah susu. Tapi anak dia tak nak. Anna tak nak. Anna tolak susu tu. Lepas tu Hani cek pampers. Cek pampers, tak ada apa-apa pun. Tak kencing, tak berak. Lepas tu Hani cek pula perut Anna. Kalau perut Anna ni kembung masuk angin. Hani ambil lah minyak yuyi tu. Disapulah dekat perut Anna ni. Tapi Anna masih lagi menangis. Masa tu Hani terperasan sesuatu. Mata Anna ni asyik pandang ke arah satu penjuru. Penjuru dinding bilik berhampiran dengan sliding door. Hani dah mula risau pada masa tu. Risau dan takut. Tak lama lepas tu, tiba-tiba kedengaran bunyi daripada tingkat atas. Bunyi bising. Bunyi meja dan juga kerusi diseret. Bila kedengaran aja bunyi itu, mata Anna beralih memandang ke arah siling. Dan Anna makin kuat menangis. Masa itulah, suami Hani terjaga. Suami Hani pun tanya Hani, kenapa dengan Anna tu? Hani pun ceritalah dekat suami dia. Suami Hani ambil Anna dan letak atas seribaan dia. Suami Hani ni pujuklah Anna. Tapi Anna tetap menangis. Hani ceritalah dekat suami dia. Anna tadi pandang ke arah penjuru dinding bilik tu yang berhampiran dengan sliding door. Bila suami Hani dapat tahu pasal perkara tu, suami Hani suruh Hani pasang
bacaan surah Yasin di handset. Hani pun pasanglah bacaan surah Yasin dan ikut sekali bacaan tu. Suami Hani pula tak putus-putus baca Ayatul Kursi dan juga 3 Kul. Tak lama lepas tu, kedengaran lagi satu bunyi. Bunyi seolah-olah ada orang campak guli daripada tingkat atas. Dan beberapa saat lepas tu, tiba-tiba blackout. Tak ada bekalan elektrik. Bila dah blackout macam tu, suami Hani pun telefonlah resepsionis. Lepas tu panggilan tu berjawab. Resepsionis pun tanyalah, ada apa encik? Suami Hani pun ceritalah, saya daripada bilik nombor-nombor sekian-sekian. Lepas tu tak ada bekalan elektrik, semua dia bagi tahulah. Bila suami Hani dah bagi tahu macam tu, resepsionis tu bagi tahu dekat suami Hani. Katanya, lebih kurang 30 minit nanti akan ada orang ketuk pintu dan bagi lilin. Suami Hani pun letak ganggang telefon. Jadi diorang pun tunggulah dalam bilik tu dalam keadaan gelap dan panas. Tunggu punya tunggu, lepas setengah jam masih lagi tak ada orang datang. Akhirnya pada jam 2 pagi, pintu bilik mula diketuk. Masa tu suami Hani memang dah marah. Sebab lama sangat menunggu. Tadi cakap setengah jam je, tapi diorang tunggu sampai 2 jam baru nak datang nak bagi lilin. Suami Hani bangun dan berjalan menuju ke arah pintu depan. Tapi belum sempat suami Hani nak buka pintu tu, Hani pun bersuara. Hani tak bagi suami dia buka pintu. Hani bagi tahu, suruh cek dulu melalui lubang pintu tu. Tengok dulu siapa yang ada dekat luar. Suami Hani pun tengoklah melalui lubang pintu tu. Bila suami Hani tengok, tak ada sesiapa pun dekat luar. Tiba-tiba tombol pintu bilik tu digoncang dengan sangat kuat. Hani dan juga suami dia mula berdebar pada masa tu. Bila dah jadi macam tu, suami Hani minta tolong Hani supaya call Mak Hani. Untuk pengetahuan penonton semua, Mak Hani ni bukanlah orang yang biasa-biasa. Mak Hani ni ada kebolehan. Dia boleh tahu keberadaan makhluk-makhluk halus walaupun daripada jauh. Dan dia tahu cara nak ikhtiarkan macam mana nak menentang benda-benda ni. Jadi Hani pun call lah mak dia. Mula-mula memang ada masalah nak call sebab line tak berapa elok pada masa tu. Tapi Hani tetap mencuba. Cuba lagi dan cuba lagi. Akhirnya dapatlah call mak dia. Bila mak Hani jawab panggilan telefon tu, Hani pun mula bercerita apa yang berlaku. Mak Hani pun bagi tahu supaya sambung lagi bacaan Ayatul Kursi dan juga 3 Kul tu dan jangan berhenti membaca surah Yasin. Tak lama lepas tu, mak Hani bagi tahu Hani, di salah satu penjuru dalam bilik tu ada 2 ekor makhluk halus yang besar dan juga hodoh. 2 ekor makhluk tu berniat nak ganggu Ana. Lepas tu mak Hani menambah lagi, tak apa, mak boleh cuba tolong buangkan makhluk 2 ekor tu. Lepas dah cakap macam tu, mak Hani pun putuskan panggilan. Hani dan juga suami Hani buatlah macam mana yang mak Hani ni pesan. Baca suratul Kursi dan juga 3 Kul dan tak putus-putus membaca surah Yasin. Sepanjang Hani membaca surah Yasin tu, kedua-dua pergelangan kaki Hani terasa sejuk dan juga kebas. Cuma bahagian pergelangan kaki saja yang rasa macam tu. Selain daripada tu, bahagian tubuh yang lain tak ada apa-apa yang pelik. Lebih kurang 15 minit lepas tu, tiba-tiba rasa kebas dan juga sejuk di kedua-dua belah pergelangan kaki Hani ni tiba-tiba hilang. Samalah macam bunyi bising daripada tingkat atas tadi. Bunyi kerusi dan juga meja diseret, bunyi guli dilempar, semuanya dah hilang serta merta. Dan pada masa tu, Ana dah berhenti menangis. Beberapa saat lepas tu, telefon Hani berdering dan Hani angkat. Panggilan tu tak lain tak bukan adalah daripada Mak Hani. Mak Hani pun tanyalah, macam mana Ana? Dah berhenti ke menangis? Hani pun bagi tahulah mak dia, Alhamdulillah, Ana dah berhenti menangis. Dan bunyi-bunyi bising tu semua dah hilang. Masa tu memang dah lewat. Dah dekat pukul 4 pagi pada masa tu. Suami Hani sambung tidur. Samalah macam Ana. Tinggallah Hani seorang-seorang tak boleh tidur. Hani cuba baring, cuba pejamkan mata. Tapi tak boleh, tetap tak boleh tidur. Tengok jam dah pukul 4 pagi. Macam itulah keadaan Hani. Sedar-sedar, dah dengar azan subuh. Hani pun pergilah ke tandas. Mandi, ambil air semayang dan dia solat lah. Dia solat subuh. Lepas tu Hani kejutkan suami dia. Kejutkan untuk solat subuh. Lepas subuh, barulah Hani boleh tidur. Lebih kurang pukul 9 pagi, Hani sekeluarga pun mula bersiap-siap. Bersiap-siap dan keluar untuk makan pagi, breakfast. Bila dah siap breakfast semua, barulah diorang semua balik semula ke bilik. Packing barang semua dan keluarlah menuju ke arah lobi. Bila dah sampai dekat lobi tu, suami Hani bertanya kepada resepsionis,
Suami Hani tanya, pukul berapa blackout semalam? Resepsionis pun bagi tahu, sekejap je, saya telefon resepsionis yang bertugas semalam. Jadi resepsionis ni pun telefonlah member dia yang bertugas pada shift malam semalam. Lebih kurang 5 minit lepas tu, resepsionis tu bagi tahu dekat suami Hani, maaf cik, kawan saya yang bertugas semalam cakap, semalam memang tak ada blackout, semuanya okey saja. Bila Hani dan juga suami dia dengar jawapan daripada resepsionis tu, dia orang rasa pelik lah. Tapi tak adalah suami Hani ni pergi berdebat pula dengan resepsionis tu, sebab memang bukan dia yang jaga semalam. Suami Hani pulangkan kunci dan terus beredar daripada situ. Itulah pengalaman seram yang dialami oleh Hani sekeluarga semasa menginap di salah sebuah hotel di Tanah Rata, Cameron Highland pada tahun 2018. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ini, saya nak ceritakan tentang satu segitiga misteri yang terletak di perairan Indonesia. Kalau daripada barat, saya pasti semua penonton dah biasa mendengar tentang Bermuda Triangle. Tapi, di Asia Tenggara, ada juga satu kawasan yang lebih kurang sama macam Bermuda Triangle. Segitiga misteri ini dinamakan Segitiga Masa Lembu. Kawasan segitiga ni terletak di Laut Jawa yang menempatkan Kepulauan Masa Lembu. Terdapat 3 buah pulau dekat situ. Pulau Masa Lembu, Pulau Masa Kambing dan juga Pulau Karamian. Kepulauan ni dihuni lebih daripada 20,000 orang manusia. Segitiga Masa Lembu ni merupakan laluan air utama yang menghubungkan Makassar, Kalimantan dan Surabaya. Tragedi pertama yang dicatatkan dalam sejarah berlaku di segitiga Masa Lembu ni berlaku pada 27 Januari tahun 1981. Ada sebuah kapal. Kapal yang diberi nama KMP Tanpa Mas 2. Kapal tu karam dalam perjalanan dia daripada Jakarta menuju ke Ujung Pandang di Sulawesi. Insiden ni mengorbankan lebih 400 nyawa. Dan katanya, punca insiden ni berlaku adalah daripada seorang penumpang. Penumpang ni dia isap rokok. Lepas tu dia buang puntung rokok tu atas kapal. Daripada situlah berlakunya satu letupan dan menyebabkan kapal tu karam ke dasar laut. Selepas insiden kapal meletup tu, memang lama, 20 tahun lebih, tak ada insiden berlaku di segitiga Masa Lembu tu. Sampailah pada tarikh 30 Disember tahun 2006, sekali lagi terjadi insiden di kawasan tu. Ada sebuah feri yang dinamakan Senopati Nusantara. Feri tu didapati hilang dan tenggelam dalam satu ribut peti. Insiden tu mengorbankan lebih 400 orang penumpang. Dan tak lama lepas tu, selang 2 hari saja, pada 1 Januari tahun 2007, ada satu pesawat yang terhempas di kawasan segitiga Masa Lembu. Insiden pesawat terhempas ni mengorbankan 102 nyawa. Hasil daripada siasatan mendapati juruterbang hilang kawalan bila sistem navigasi di pesawat tu gagal berfungsi dengan baik. Semua tu berlaku bila pesawat tu melalui kawasan segitiga Masa Lembu tu. Dan pada tahun yang sama, tahun 2007, ada 3 lagi insiden berlaku melibatkan 3 buah kapal yang tenggelam di kawasan tu. 2 daripada kapal tu karam pada bulan Julai dan satu lagi pada bulan Ogos tahun 2007. Pada 8 Julai tahun seterusnya, tahun 2008, ada sebuah kapal kargo yang tenggelam di kawasan perairan segitiga Masa Lembu tu. Dan pada tahun seterusnya, tahun 2009, atau lebih tepat lagi 11 Januari tahun 2009, ada sebuah kapal penumpang, kapal KM Teratai Prima, juga tenggelam dekat situ dan mengorbankan 267 orang penumpang. Dan yang terbaru, pada 20 Mei tahun 2017, ada satu kapal ni, nama dia KM Mutiara Sentosa. Masa kapal ni lalu dekat kawasan segitiga Masa Lembu ni, tiba-tiba kapal tu terbakar dan mengorbankan 5 nyawa. Bagi masyarakat tempatan, diorang percaya kawasan segitiga Masa Lembu ni ada kaitan dengan perkara-perkara gaib, perkara-perkara mistik. Diorang percaya yang kawasan tu adalah tempat makhluk-makhluk gaib ni berkumpul. Ada juga yang mengaitkan perkara ni dengan ruang masa yang dipesongkan. Dan ada juga segelintir yang percaya benda ni berkaitan dengan makhluk asing. Tapi sebenarnya, ada penjelasan saintifik yang menghuraikan tentang segitiga ni. Kawasan ni sebenarnya menjadi titik pertemuan arus, termasuk perubahan angin monsun. Fenomena ni disebut sebagai Arlindo, arus laut Indonesia. Benda ni berkaitan dengan kedudukan matahari. Kedudukan matahari ni
rupanya mampu mempengaruhi banyak perkara. Antaranya adalah gerakan arus laut, suhu, tekanan dan gerakan air yang berisiko memberi kesan kepada kapal ataupun pesawat yang lalu dekat kawasan segitiga masa lembu tu. Dan disebabkan fenomena ni lah, pihak berkuasa dah tetapkan had tempoh-tempoh masa yang dibenarkan untuk menggunakan kawasan ni. Maknanya ada tempoh masa lah yang dibenarkan pesawat-pesawat ataupun kapal-kapal untuk melintasi kawasan segitiga masa lembu ni. Pihak berkuasa buat macam tu sebab nak mengelakkan daripada kejadian insiden-insiden dulu berulang lagi. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.